ni kita banyak dikabarkan tentang masalah alam sekitar, sama ada di langit, di daratan maupun di lautan. Dan saya tidak mahu bercakap panjang tentang masalah-masalah yang kita hadapi, tapi saya nak membawa satu solusi kepada masalah kita, iaitu mewujudkan tabiat menjaga alam sekitar. Key point saya ialah tabiat. Okey. Saya ingin aplikasikan apa yang saya baca buku Atomic Habit daripada James Clear kepada menjaga alam sekitar. Jadi macam mana kita nak kaitkan menjadikan satu tabiat itu sebagai tabiat menjaga alam sekitar. Okey. James Clear mengatakan bahawa tabiat ni ada 4 komponen tau. Yang pertama ialah isyarat yang jelas. Yang kedua, idaman yang menarik. Yang ketiga, tindak balas yang mudah. Yang keempat, ganjaran yang memuaskan. Okey, kita bagi contoh yang mudah. Okey, kita nampak tempat kita bersepah kan. Jadi satu isyarat kat kita yang kita sedar yang tempat kita ni bersepah. Lepas tu kita ada idaman yang menarik, itu kita rasa nak kemas. Kita rasa nak kemas tempat tu. Lepas tu kita ada tindak balas. Kita pun bertindak balas dengan melakukan aktiviti pengemasan tu. Kemudian kita ada ganjaran. Lepas kita kemas, kita akan rasa puas, rasa bahagia. Okey. Lepas tu macam mana kita nak jadikan setiap satu ni mengikut kriteria yang disebutkan oleh James Clear. Okey, yang pertama, isyarat mestilah jelas ni. Okey, kita mesti sedar macam mana apa yang berlaku dan apa yang kita buat. Okey, contohnya kita senaraikan apa yang kita buat terhadap alam sekitar. Contohlah kita ni jenis guna plastik banyak ke apa ke. Jadi bila kita tulis, kita sedar yang kita buat benda tu, kemudian kita boleh tahu mana satu kita nak kekalkan, mana satu kita nak buang, mana satu kita nak tambah tabiat. Okey. Lepas tu yang kedua, idaman mestilah menarik. Okey, macam mana kita nak jadikan rasa craving tu menarik tau, rasa mengidam tu menarik untuk lakukan aktiviti tersebut. Kita mestilah menggandingkan antara apa yang kita perlu buat dengan apa yang kita nak buat. Contohnya kan, macam shopping bag, kita perlu memeriksa kita ada tak bag boleh belah tu. Kalau kita tak ada, maksudnya kita kena adalah. Jadi nak check tu leceh tau. Jadi itu apa yang kita perlu buat. Jadi macam mana kita nak gandingkan benda dengan apa yang kita suka. Kita kaitkan dengan, contohlah kita nak keluar. Nak keluar itu pun satu kepuasan yang bagi kita, satu benda yang kita nak buat. Jadi apa yang kita nak buat, iaitu kita keluar, mesti check ada tak beg beli belah tu. Okay, kalau kita semak tak ada, kita ambil lah. Maksudnya kita gandingkan apa yang kita perlu buat dengan apa yang kita nak buat. Lepas tu yang ketiga, tindak balas mestilah mudah. Kita kena mudahkan urusan kita menjaga alam sekitar. Contohnya kalau kita jenis yang nak asingkan barang sampah kan, macam kaca, plastik, paper, kertas ke. Okey, jadi bila nak asingkan tu, kita nak mudahkan urusan kita asingkan siap-siap sebelum dia dah jadi gumpalan yang banyak yang kita dah malas nak asingkan. Okey. So bila macam tu, kita dah kurangkan geseran, kita dah kurangkan kesusahan untuk mengasingkan sampah. Okey. Dan kalau contohlah kita nak istiqomah kan, asingkan sampah, kita memerlukan masa yang banyak untuk asingkan satu sampah. Contohlah banyak ada sampah, lepas tu sampah tu tak asing lagi, dan kita kena buat secara istiqomah. Jadi macam mana nak istiqomah? Kita guna prinsip 2 minit. Prinsip 2 minit ni kita gunakan masa 2 minit je untuk asingkan sampah tu. So setiap hari buat 2 minit, jangan tinggal. 2 minit je, tak payah lebih-lebih. Okey, lepas tu barulah mudah kita nak buat. Lepas tu last sekali, yang akhir sekali, ganjaran mestilah memuaskan. Okey, kita bagi ganjaran kat diri kita lepas kita buat benda tu. Macam contohnya macam kita dah beli beg, kita dah bawa beg beli belah, kita bagilah hadiah macam shopping lebih sikit ke. Lepas tu kita
kita kalau terlepas sekali, jangan tinggal 2 kali. Contohnya macam tadi kan, nak asingkan sampah. Kalau dah terlepas sekali, move on. Kemudian jangan buat lagi dah. Maksudnya jangan buat lagi benda yang buruk tu. Jangan tinggal lah. Jadi inilah komponen-komponen tabiat yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita untuk menjaga alam sekitar. Walaupun perkara ni nampak kecil, tapi impak dia sangatlah besar kepada alam sekitar sebenarnya. Jadi saya harap semua orang boleh aplikasikan apa yang saya perkatakan. Dan terima kasih kerana menonton.